balik dengan family, saya tahu yang saya dah bukan lagi untuk mencari duit daripada mencari rezeki. Kalau saya tak kuat, kalau saya tak bangun, macam mana kehidupan dia orang? Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton-penonton wanita hari ini? Diharapkan anda semua dalam keadaan yang baik dan sihat sejahtera hendaknya, insya-Allah. Insya-Allah kami akan terus memberi inspirasi kepada anda penonton-penonton, yang mana hari ini insya-Allah saya Fiza Sabjohan dan juga rakan siaran Fatin Hamimah Yusof akan menemani anda selama 1 jam ini. Fatin, banyak kan nak kita kongsikan? Banyak sangat yang nak kami kongsikan. Jadi anda kena terus bersama kami kerana pelbagai inspirasi yang macam Fiza katakan tadi, dan juga mungkin idea, semangat baru, ilham, dan juga bagaimana kita nak berdepan dengan COVID-19 ini bersama, kita akan kongsikan hari ini. Saya kira bagi anda penonton-penonton yang berada di rumah yang menonton kami secara langsung ketika ini maupun yang bersama-sama dengan kami di dalam talian di Facebook, terima kasih banyak-banyak diucapkan. Setiap daripada kita ini, Fatin, pasti berhadapan dengan pelbagai jenis cabaran. Dan bagaimana untuk kita menangani cabaran tersebut terpulang kepada diri kita sendiri. Tapi sebelum kita nak kongsikan sebenarnya tentang topik yang bakal kita bawakan pada hari ini, kami juga nak kongsikan seperti biasa antara jumlah kes positif yang telah pun dilaporkan semalam, yang mana semalam dilaporkan antara kes agak meningkat berbanding sebelumnya. Yang boleh kalau boleh kita kongsikan kes baru semalam iaitu 6,437, kes sembuh 5,298, dan ini kes kematian baru seramai 107 terkesan akibat COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat di situ ada sedikit jumlah peningkatan kes dan kematian. Kalau kita lihat dari segi kes baharu mengikut negeri pula, Selangor mencatat jumlah kes tertinggi sebanyak 2,299 kes, diikuti dengan wilayah Kuala Lumpur sebanyak 1,361 kes. Dan kalau kita lihat pula seperti negeri di Perlis ada 0 kes, alhamdulillah, tahniah, dan juga di Terengganu yang kesnya hanya 21 kes. Ini yang kita nak kongsikan. Peringatan ini bukan kepada anda saja penonton, tetapi kami juga suka untuk ingatkan diri kami sendiri yang mana penting sebenarnya untuk kita terus menjaga mengikut SOP, menjaga keselamatan diri kita. Dan kadang-kadang kita ni jangan terasa macam cepat putus asa ataupun leka. Kita kena ikut SOP, pakai pelitup muka, kena ada penjarakan fizikal, dan yang paling penting sekali dalam keadaan sebegini, kalaulah mungkin kita merasai keadaan seperti kemurungan, tertekan dan sebagainya, harus kita kongsikan masalah ini dengan individu yang kita percayai. Kita cari kawan kita, Fatin. Ya, dan mungkin mungkin perkongsian ataupun permasalahan yang kita hadapi itu boleh bercakap dengan seseorang yang anda percaya. Juga anda boleh dapatkan bantuan profesional seperti hubungi talian kasih ataupun Befrienders dan sebagainya. Tapi elakkan pengambilan alkohol dan dadah. Ini sebenarnya di luar kawalan lah. Mungkin boleh dapatkan orang kata perkongsian kawan-kawan, masyarakat di sekeliling ataupun ahli keluarga sendiri. Betul. Tapi kadang-kadang kita mungkin sukar nak bercakap dengan ahli keluarga kita ataupun sahabat karib kita sebab kita pun tak nak membebankan mereka dengan masalah kita. Jangan risau kerana terdapat perkhidmatan psikososial daripada KPWKM yang mana anda boleh hubungi talian kasih di 15999 ataupun anda boleh WhatsApp mereka di nombor yang tertera itu, yang mana mereka ini beroperasi selama 24 jam dan anda boleh tanya, anda boleh luahkan masalah anda, dan anda juga boleh mendapatkan sokongan tele-counselling dan juga psikologi ini. Sebab kadang-kadang kan dalam situasi macam ni ada yang rasa anxiety, ada yang rasa panic attack, dan memang sememangnya memerlukan sokongan emosi, Fatin. Dan kalau kita lakukan segala orang kata
perkhidmatan dan juga kemudahan bantuan ini, mungkin sedikit sebanyak apa yang anda alami, kebingungan atau sebagainya, dapat merasa lega, anda kurang rasa tekanan, ataupun ini antara salah satu jalan penyelesaian masalah yang anda sedang alami. Yang paling penting anda kena ingat yang anda tidak keseorangan. Ada insan-insan di sekeliling anda, insya-Allah akan terus membantu yang kita bersama-sama untuk mendepani cabaran ini. Dan ini kami nak kongsikan juga bagi ibu-ibu yang mengandung, maklumannya jika anda hamil dan datang untuk mengambil vaksinasi, pastikan anda digalakkan untuk membawa buku merah jambu anda pada hari vaksinasi. Buku merah jambu ni apa, Fatin? Buku merah jambu ini semua yang terkandung berkenaan dengan kandungan kita, kesihatan ibu. Jadi mudahlah proses vaksinasi tu kalau kita tahu bagaimana situasi anak dan kandungan dan sebagainya. Okey, baiklah, kita tinggalkan tentang COVID-19 ini. Kami nak bawa pemerhatian anda penonton-penonton, yang mana rakan wartawan kita hari ini, Ain, dia ada banyak masa dan juga banyak koleksi TikTok dia. Yang sempat dia buat sebenarnya research antara situasi menarik yang nak dikongsikan bersama dengan anda penonton-penonton daripada laman sesabang TikTok. Apa kata kita saksikan? Silakan. Tak usah kau terangkan, ku tahu potret wajahmu di setiap penjuru. Curahkan deritamu padaku, biar ku rasa apa yang kau lalu. Bersama rasa sayang, ku biarkan. Terima kasih kau telah mencintaiku. Terima kasih kau telah menyayangiku. You've got a friend in me. You got a friend in me. You've got troubles, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, I see it through. Segala perkongsian yang dari TikTok itu, saya nak ucapkan terima kasih kepada empunya TikTok itu, kerana banyak sebenarnya yang kita dapat sebenarnya wujud ada perkara itu berlaku dan sebagainya. Tadi tu yang sanitize tu, kawan saya pun ada dari 12. Okey, kita nak kongsikan kepada anda juga penonton. Sebenarnya dalam apa sahaja situasi yang kita lalui ketika hari ini, kita ada pelbagai cara untuk kita menggembirakan diri kita. Tetapi kalau kita sedar pejam celik sebenarnya, Fatin, dah pun setahun lebih kita berhadapan dengan situasi pandemik COVID-19 ini, bermula dengan PKP fasa pertama tahun lalu pada 18 Mac 2020 sehinggalah sekarang ini. Dan saya kira dalam tempoh ini juga ramai dalam kalangan kita ini yang terpaksa berhadapan dengan pelbagai jenis rintangan, situasi, cabaran. Ada yang diberhentikan kerja, ada gajinya dipotong, ada yang suami isteri memang putus bekalan makanan dan sebagainya. Tetapi bagaimana sebenarnya, kita nak kongsikan kepada anda penonton-penonton, dalam situasi ini, Fatin, ramai juga yang sebenarnya mencabar diri mereka dengan bangkit lebih berjaya pada hari ini. Bangkit lebih berjaya bukan disebabkan orang kata kelengkapan ataupun situasi, tapi rohani dan jiwa mereka yang membawa mereka untuk kuat terus berdepan dengan cabaran walau apa pun orang kata rintangan COVID-19 atau sebelum ini macam-macam masalah yang kita hadapi. Ini yang nak kami bawakan hari ini, iaitu topik bangkit. Kami nak bagi anda satu inspirasi dan juga ilham di mana ada insan-insan yang mungkin dulu di bawah dan kembali atau berjaya bangkit untuk meneruskan kehidupannya. Dan kami juga nak war-warkan kepada anda penonton-penonton wanita hari ini, kalau anda sedang menonton kami ketika ini, ada kata-kata semangat, ada perkongsian yang ingin anda kongsikan bersama dengan kami yang dapat sama-sama kita manfaatkan kepada penonton-penonton yang lain, anda boleh terus kongsikan di www.facebook.com/wanita hari ini. InsyaAllah jika berkesempatan akan kami bacakan komen-komen anda. Tapi sebelum itu, Fatin, sebelum itu kami nak mencuri rehat seketika. Wanita hari ini, wanita hari ini. Cinta menggegarkan hatiku, tak mau sesuatu merenggut kau. Naluriku berkata tak ingin terulang lagi. Kehilangan cinta tiba gara kata
Itu dia sedikit perkongsian yang sempat dirakamkan oleh rakan wartawan kita Nur Ain hari ini, yang mana kita nak kongsikan kepada penonton-penonton kita. Ramai dalam kalangan kita ini pernah melalui pelbagai fasa dalam kehidupan kita. Dan kata orang, graf kehidupan manusia itu, Fatin, sememangnya berbeza-beza. Kalau satu hari kita mungkin di atas, ada hari mungkin kita berada di tepi, di bawah ataupun di mana-mana sahaja. Tetapi bagaimana sebenarnya cara untuk kita mendepani ataupun menyelesaikan sesuatu perkara itu bergantung pada diri kita untuk kita terus menghadapi, menjalani hari-hari yang mendatang. Dan ada orang, Fatin, dia bangkit daripada kejatuhan, ada orang bangkit daripada kegagalan untuk mencari rezeki, ada orang bangkit daripada kesakitan, berjuang melawan penyakitnya sehingga dapat meneruskan kehidupan seperti biasa. Ada orang yang jatuh akibat perkara-perkara yang tak dapat dielakkan dan hari ini bangun demi satu misi untuk menjadi insan yang lebih baik berbanding hari semalam. Bagaimana mereka mendapat kekuatan itu? Siapa di belakang mereka yang menolak mereka sehingga mereka berjaya, dan bagaimana juga cara mereka untuk menjalani kehidupan seterusnya apabila mereka telah berjaya. Dan hari ini kami akan bawakan topik bangkit yang mana sedikit sebanyak kami harap dapat memberi anda satu semangat baru, satu kebangkitan dalam kehidupan untuk kita jadi lebih baik esok. Dan tanpa membuang masa, eloklah kita perkenalkan tetamu kita dalam talian yang pertama, iaitu Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila Nik Saleh selaku Dekan dan juga Pensyarah Kanan Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Fatin dan juga Fiza? Baik, alhamdulillah. Gembira dapat lihat Prof ceria di Kaca TV ini. Dan kita juga bersama dengan seorang lagi individu yang cukup hebat ini, yang mana mungkin penonton-penonton pernah terbaca akan kisahnya. Kita bersama dengan Nur Zida Aziz daripada Sungai Petani Kedah. Apa khabar, Zida? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Ceria. Okey, mungkin kita boleh mulakan dengan Prof lah terlebih dahulu bagi membuka bicara kita hari ini. Yang mana kalau kita bercakap mengenai bangkit ini, Prof, kan ramai sebenarnya situasi yang berlainan, berbeza antara satu manusia dan manusia yang lain. Ataupun apa yang boleh kita katakan, bagaimana untuk mereka ini ada semangat baru untuk mereka bangkit walau apa sahaja cabaran yang mereka lalui. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mengharapkan semua yang menonton wanita hari ini, semuanya hari ini bahagia, tenang dan sejahtera, insya-Allah. Dan kabarnya topik ini sangat ditunggu-tunggu ya, Fiza dan Fatin, oleh semua pendengar, khususnya wanita yang ingin mengetahui bagaimana jalan dan juga cara yang tepat, ya, kalau tidak pun sesuai dengan cara kita, tetapi mungkin kita boleh mengetahui cara yang dilalui oleh orang lain untuk kita jadikan pengajaran dan juga iktibar. Jadi yang pertamanya, memang kita daripada latar belakang yang berbeza, kita mempunyai cara, kekuatan, kelemahan yang berbeza untuk bangkit. Tetapi dalam hal ini secara umumnya kepada semua orang yang sedang jatuh, ya, yang tersungkur, yang diuji dengan pelbagai musibah dan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kalau sekiranya kejatuhan ini menjadikan kita perlu menangis, maka menangislah. Ya, ini adalah permulaan untuk kita bangkit. Menangislah. Ya, perasaan, benarkan hak kepada emosi ini itu untuk melepaskan rasa. Lepas kita jangan menangis sebagai bangkit, tak boleh. Dia kena menangis dulu, selesaikan semuanya berkait dengan emosi itu. Yang kedua, kita kena terima kenyataan. Ya, kita tak boleh terbayang, kita tak boleh kata kenapa kita tak sepatutnya, ya. Kita tak akan bangkit kalau kita mempersoalkan tentang perkara-perkara tersebut. Jadi, kita kena terima kenyataan. Kemudian yang ketiga ialah kita bercerita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ceritakan apa yang kita rasa, kita ceritakan kenapa kita yang terpilih, ya. Mungkin kita tahu kenapa kita yang dipilih untuk menghadapi ini, dan ceritakan kepada Allah tentang bagaimana kita nak lalui di masa-masa akan datang dan apa kita nak buat. Tolong bantu kita. Ini yang kita nak buat. Cerita. Yang keempat, kita perlu minta sokongan dan bantuan daripada orang-orang di sekeliling kita, sama ada pasangan ataupun anak-anak, ibu, ayah, keluarga, kawan, sahabat, jiran, tetangga dan sebagainya. Minta mereka beri bantuan dan sokongan, ya, dan mereka perlu tahu apa yang kita sedang buat, ya, supaya mereka menyokong. Ya, sebab takut macam mana kalau kita sedang dalam proses untuk bangkit, ya, kita jumpa orang yang tidak positif. Dia akan menjadikan kita mungkin lebih
lebih bersungkur ya. Itu yang kemudian yang kelima ialah kita kena beringatlah, kita kena belajar daripada kesilapan sebab kita telah mungkin kuai dan tersilap menjadikan kita tersungkur. Jadi kita kena bangkit dan belajar ingat itu. Dan yang keenam, kita sentiasa ada kata-kata hikmah dan juga motivasi yang mendorong kita. Jangan fikir tentang benda-benda yang menyebabkan kita lebih down lagi. Kita kena cuba kalau tengok ada orang yang sentiasa share hikmah, motivasi, dorongan dan sebagainya di Facebook atau di mana-mana media sosial, kita boleh ambil dan kita jadikan itu sebagai pemakin untuk kita terus bangkit. Kemudian ada yang ketujuh, luangkan masa untuk diri sendiri, bagi kita peluang. Dan yang terakhir, yang ke-8, terus berusaha. Ada pepatah Arab mengatakan bahawa kalau kita mengharapkan kejayaan tanpa kita berikhtiar ataupun berusaha, ia ibarat mengharapkan kapal berlayar di daratan. Ia tidak mungkin berlaku. Jadi itulah serba sedikit untuk kita jadikan asas bagaimana untuk bangkit, insya-Allah. InsyaAllah. Saya kira cukup 8 perkara yang dikongsikan oleh Profesor tadi tu, yang mana mungkin ramai juga dalam kalangan penonton-penonton merasa betul lah, ini perkara yang harus kita lakukan dalam keadaan dan juga situasi ini. Dan bila bercakap tentang betapa kita perlunya positif dan juga sokongan orang di sekeliling, ini ada perkaitannya juga dengan cerita daripada Puan Zida ini sendiri, yang mana kalau mungkin anda pernah membaca tentang kisah Puan Zida ini, melihat bagaimana individu ini cukup positif melalui fasa kehidupan yang dilalui oleh beliau, daripada seorang yang sempurna, kemudian melalui proses amputasi sehingga hilang sebelah kakinya. Kalau boleh Puan Zida kongsikan serba sedikit kepada penonton-penonton kita, Puan Zida, cerita yang telah pun dikongsikan secara ringkasnya sebagai pemahaman mereka. Ya. Puan Zida boleh unmute? Okey, boleh dengar ke? Ya, boleh. Okey, Alhamdulillah. Okey, terima kasih kerana sudi menjemput saya hari ini. Jadi ini saya akan gunakan platform ni untuk memberi sedikit semangatlah kepada yang menonton. Pertama sekali, saya sangat bersetuju dengan apa yang disebut oleh Dr. Nick tadi, dan itulah yang saya lakukan apabila saya disahkan mengidap kanser. Cumanya cara saya ketika saya dapat tahu yang saya mengidap kanser adalah saya memberi masa pada diri 2 minggu untuk berkabung, ataupun saya ambil masa sebagai duration untuk saya grieve. Okey, jadi dalam masa 2 minggu saya kumpulkan semua kesedihan, marah, penyesalan, segala perasaan negatif saya kumpulkan dalam masa 2 minggu, dan 2 minggu itulah saya menangis semahu-mahunya. Selepas tamat 2 minggu itu, sebab saya bagi diri saya masa deadline dia. Okey, selepas 2 minggu tu saya terus bangun dan saya jalan terus. Jadi daripada tahun 2007 di mana saya disahkan mengidap kanser, sehinggalah saya membuat keputusan untuk membuang kaki 2013, tak ada air mata dah. Dan saya buat tu memang dengan berlapang dada dan tidak ada rasa kecewa atau sedih pun. Jadi saya selalu dilihat sebagai kuat. Orang yang cukup kuat, sebab saya dah pun membuang segala perasaan sedih tu dalam masa 2 minggu. Jadi 2 minggu itu tidak ada siapa mengganggu saya. Saya minta izin pada ahli keluarga untuk biarkan saya merasai semua perasaan itu supaya saya dapat kuat selepasnya. Puan Zida, kalau kita baca daripada penulisan daripada Puan Zida sendiri, ketika Puan Zida macam cakap tadi 2 minggu masa untuk bersedih ataupun grief itu tadi, kemudian bangkit untuk kuat itu, kalau dilihat melalui penulisan, tak apa, bersedia jika satu hari nanti kawan-kawan tinggalkan Puan ketika itu. Bersedia juga kalau ketika itu suami mungkin juga membuat pilihan yang lain, tetapi alhamdulillah bahagia sampai hari ini, dan mungkin risau juga dari segi pekerjaan dan sebagainya. Tetapi kita nak tahu, bukan semua orang berpeluang bertuah mempunyai sifat dan semangat yang kuat sebagai Puan Zida ini. Apa sumber kekuatan Puan Zida yang membuatkan Puan Zida rasa, ya betul, aku menghadapi kanser tetapi aku juga perlu bangkit untuk jadi seperti biasa dan lawan segala-galanya? Okey, saya selalu pegang ayat inilah. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Dan Allah sebut 2 kali dalam surah Insyirah. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Yang sulit adalah daripada kita, yang mudah adalah daripada Allah. Jadi apa yang saya fikirkan waktu itu adalah kesulitan dari akal saya sendiri.
dan juga daripada kata-kata di sekeliling. Mungkin suami akan tinggalkan, mungkin kamu akan susah nanti, mungkin orang tak boleh terima fizikal kamu. Jadi itu adalah kesulitan di sekeliling. Tetapi apabila saya percayakan yang Allah ada perancangan yang lebih baik daripada kesulitan itu, bersangka baik dengan Allah, maka laluan tu begitu mudah sekali. Segala kata-kata yang negatif tu sebenarnya tak ada pun. Tak ada. Jadi nak kata macam suami tinggalkan disebabkan saya menjadi cacat, alhamdulillah Allah kata tidak, maka tidak jadilah ia. Masya Allah. Dan juga ahli keluarga alhamdulillah sangat menyokong. Mak saya adalah seorang wanita yang cukup kuat. Dia dah melalui cabaran yang cukup kuat sebelum itu, sebelum saya sakit. Jadi saya curi semangat daripada mak. Saya tengok Fatin, Puan Zida cakap dengan cukup kuat semangat dan juga tabah. Tapi kita yang di studio ini yang rasa terkesan dan ada mengambil sedikit rasa kesedihan itu. Dan bagaimana sebenarnya kita dapat mengambil semangat ini? Kita nak kongsikan banyak lagi bersama dengan Puan Zida dan juga Prof Fatin. Tapi sebelum itu kami nak bawa anda untuk kita saksikan kisah ini. Yang mana kalau sebelum ini anda mengenali penyampai radio dan juga pelawak Syuk Saha ini yang cukup kuat dan cukup selalu menggembirakan insan lain. Namun beliau juga pernah diduga dan sekarang ini bangkit untuk meneruskan kehidupan seperti biasa demi keluarga. Kita saksikan. Lumrah kehidupan pasti ada pasang surutnya. Apatah lagi sebagai manusia, kita pasti tidak akan terlepas dari membuat kesilapan. Begitu juga kisah yang dilalui oleh pelawak dan bekas penyampai radio terkenal Syuk atau nama sebenarnya Muhammad Shukri Muhammad Shahar, 35 tahun. Pernah dikecam dengan pelbagai kontroversi termasuk hilang mata pencarian sebagai seorang penyampai radio, Syuk berani mengakui kesilapannya dan kini bangkit memulakan langkah baru dengan menceburi bidang perniagaan Le Smooth Cafe yang berlokasi di Wang Semaju. Masa tu apa yang saya ada sebenarnya semuanya hasil duit radio. Rumah, kereta, family. So bila tiba-tiba radio saya kena tarik, saya hilang satu jumlah perubatan yang besar. Dan pada masa itu sebenarnya semua duit simpanan saya habiskan untuk saya pindah rumah. Saya langsung tak ada simpanan. Apa yang saya buat ialah saya tak pandai langsung sebenarnya dalam bidang bisnes, tapi saya cuba ceburi, saya try gali. Macam pak saya, apa yang saya try buat ialah saya daripada sebelum ni saya macam tak ambil peduli sangat. Saya jadi orang yang fokus kepada satu-satu bidang. Macam bisnes ni, saya jadi orang betul-betul saya fokus. Saya buat line, saya sendiri pergi hantar. Saya cuba cari apa yang boleh, selagi boleh untuk saya menyara kehidupan saya. Berbekalkan sokongan dari orang sekeliling, terutamanya isteri, keluarga dan rakan-rakan, Syuk terus menjalani kehidupan dan mengambil pengajaran atas apa yang berlaku di dalam hidupnya. Dia percaya semua yang terjadi adalah satu hikmah buat dirinya dan keluarga. Bila saya ada balik dengan family, saya tahu yang saya dah bukan lagi untuk mencari duit daripada mencari rezeki. Kalau saya tak kuat, kalau saya tak bangun, macam mana kehidupan dia orang selepas tu? Pada saya, setiap orang ada melakukan kesalahan. Kesalahan yang dibuat, kita takkan boleh nak tutup dia. Maksudnya, itu dah salah aku. So, pesan saya pada orang yang dah tahu kita buat salah, jadilah berani untuk mengaku kesalahan dan cuba cari jalan macam mana untuk kita settlekan kesalahan kita. Justru dapat kita lihat tiada manusia yang sempurna kerana manusia tidak akan lari dari membuat kesilapan. Namun, pilihan ada di tangan kita untuk berubah dan terus bangkit dari setiap kegagalan yang dihadapi serta menjadi insan yang lebih baik dalam mendepani situasi yang mendatang. Itu berkenaan dengan kisah Syuk, dan ada juga rata-rata dalam kalangan kita yang mungkin ada kegagalan dalam rumah tangga ataupun ada pernah kehilangan kerja atau macam-macam lagi situasi yang kita sendiri tak dapat nak membezakan. Tapi itulah satu titik yang perlu kita cari adalah bagaimana kita untuk
terus pandang ke hadapan, tinggalkan segala masalah dan cari balik kekuatan ataupun nilai yang tersembunyi dalam diri kita untuk kita lebih berjaya. Dan Prof bercakap mengenai bangkit, perlu lakukan sesuatu pembaharuan dan sebagainya, memang mudah untuk kita yang mungkin tak merasa. Tapi untuk mereka yang sedang menghadapi cabaran itu, Prof, bagaimana sebenarnya kita nak bagi tahu mereka yang sebenarnya ada nilai-nilai tersembunyi dalam diri mereka yang mungkin boleh bawa kepada kejayaan suatu hari nanti? Ya, saya rasa bila dengar perkongsian daripada Puan Zida tadi, kita lihat this is the real case. Dan apabila Puan Zida berkongsi apa yang dilalui, apa yang dilakukan juga bukanlah semuanya tetapi hampir dengan apa yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi semua orang di luar sana yang sedang menghadapi kesulitan, keperitan hidup dan sebagainya, tidak ada alasan dah untuk mengatakan bahawa kalau kita diuji sebegini teruk, sebegini besar dan kuat ujiannya, maka memang kita tidak ada jalan untuk bangkit. Tidak. Memang semua orang perlu bangkit dan juga perlu tahu strateginya untuk bangkit. Cuma saya rasa terkilat dari bila Puan Zida sebut, Ibu Puan Zida kata Ibu Puan Zida mengakui ataupun menerima yang Puan Zida sakit. Saya tak suka Puan Zida guna perkataan sakit. Jangan sebut lagi. Kalau boleh jangan sebut lagi, supaya kita tidak sentiasa nak relatekan keadaan sekarang dengan sesuatu yang dan sebagainya. Jadi yang sekali yang kita perlu ada untuk orang yang berhadapan dengan masalah ini, untuk kita depani cabaran. Yang pertama sekali, ini semua kita kena akui. Kalau Syuk tadi disebut, dia kata ini kesilapan saya. Saya akui kesilapan. Maknanya di tangga yang pertama sekali kita kena mengakui. Kita kena akui kita gagal, kita kena akui kita sulit, ataupun kita kena akui kita silap dan kita lemah. Akui dulu. Kalau kita tidak lepas level mengakui hakikat ini, kita sukar sebenarnya untuk bangkit. Sebab denial stage itu sangat kuat untuk kita mengelak daripada bangkit. Jadi itu yang pertama, kita kena pasti apa yang kita gagal. Kemudian yang kedua ialah set K yang kedua tadi, kegagalan ini adalah kehadapan. Jadi bila kita kata kita nak kehadapan, maka kita kena langkah dan tidak lagi menoleh ke belakang dan fikirkan tentang kegagalan tadi. Jadi kita mesti apa saja yang kita buat, tindakan kita depan dan depan. Kemudian yang ketiga, kesediaan. Ini sekarang kalau kita nak ke depan tapi kita tak bersedia untuk move on, kita memang tak boleh nak ke depan. Jadi kita kena bersedia semuanya lah, hati, jiwa, kekuatan nurani, semua kita kena bersedia. Dan yang keempat, yang terakhir, K-nya ialah kekuatan. Jadi nak bersedia tadi, kita kena sentiasa kuat dan positif. Sebab itu kita kena dengar kata-kata positif, kena bergaul dengan orang positif, kena ada sokongan daripada keluarga, yang semuanya juga mesti positif. Dan yang terakhir M. Dan K dia yang terakhir M iaitu mula. Kita dah memang mula, dan kita tak boleh tunggulah. Kalau Puan Zida tadi bagi 2 minggu masa kepada diri sendiri, dan hari yang ke-15 adalah hari untuk melangkah dan mula. Jadi kita kalau duduk bersedia saja, kita tak mula, kita tak akan berubah. Jadi kita bersedia dan kita dapatkan kekuatan itu dan kita terus mulakan langkah pertama. InsyaAllah. InsyaAllah. Prof, kita bercakap tadi, berbalik kepada soalan yang Fatin kongsikan, setiap daripada kita ini mungkin mempunyai dugaan dan cabaran yang berbeza-beza, Prof. Ada yang dapat kita lalui dengan tenang, ada yang sukar untuk melaluinya. Kalau kita lihat hari ini, saban hari banyak juga kes-kes berkaitan bunuh diri, tekanan, anxiety dan macam-macam lagi yang dilaporkan. Kalau kita nak kaitkan dengan situasi ketika ini, dalam kita berhadapan dengan pandemik ini, ramai dalam kalangan kita yang terkesan, walaupun gelombang ataupun badai kita sama, tetapi kapal kita sememangnya berbeza-beza. Bagaimana orang di sekeliling juga sebenarnya memainkan peranan? Sebab kadang-kadang kita cakap, Prof, apabila orang berhadapan dengan masalah, sabar, pasti ada hikmahnya. Tapi kadang-kadang kita belum nampak, kita tak tahu bagaimana nak cari, nak berlapang dada menerima dugaan tersebut. Bagaimana peranan orang-orang di sekeliling selain keluarga dalam membantu individu-individu yang terkesan ini untuk terus bangkit dan meneruskan kehidupan, insyaAllah?
Ya, itulah satu benda yang di luar daripada kawalan kita yang sedang menghadapi masalah dan cabaran. Ya, kita boleh berfikiran positif, kita boleh bersedia, kita boleh ke hadapan, kita boleh kuat dan kita boleh mula. Tetapi bagaimanakah orang-orang yang di sekeliling kita, terutama yang tinggal satu rumah dengan kita? Apatah lagi yang hidup sekatil dengan kita, ya. Jadi selain daripada ikhtiar tadi, saya percaya kita sentiasa perlu mengadu dan juga mendapatkan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, supaya orang-orang di sekeliling kita ini dengan bantuan dan pertolongan Allah, mereka juga menerima. Ada beberapa situasi yang kita sendiri boleh menerima masalah yang kita hadapi dan bersedia untuk berubah, tetapi mak kita yang tak boleh terima. Ya, ayah kita yang tak boleh terima, pasangan kita yang tak boleh terima. Bahkan mereka mengatakan macam impossible kita boleh tukar situasi, impossible kita boleh jadi positif. Jadi dengan keadaan ini memang kita agak susahlah, kita akan up down gitu semangatnya, ya. Jadi sebagai orang-orang di sekeliling mereka ini, kita tidak ada pilihan melainkan kita perlu merasai apa yang mereka rasai. Ya, itulah dia, cakap senang ya Fiza dan Fatin, cakap senang, tetapi nak buat tu macam mana. Jadi apa yang kita boleh katakan ialah cuba menyelami. Ya, kalau kita pasti orang di luar sana sekarang dalam keadaan kelaparan contohnya, kita perlu juga merasai bagaimana rasa berlapar. Ya, kalau tidak kita tak boleh memberi nasihat, kita tak boleh merasai dan turut sama mendorong sebab kita tak pernah lapar. Ya, begitu juga orang yang dalam kesakitan, ya. Kalau dalam situasi Puan Zida contohnya, dalam keadaan yang mungkin tidaklah totally change tetapi sudah ada kekurangan, kan kita nak menghadapi merasai keadaan itu. Kalau kita tidak menyelami, ya, jadi mungkin perkongsian seperti ini memang sangat baik, ya, supaya di luar sana merasai apa yang dirasai. Ya, sebab itu kita alu-alukan banyak perkongsian supaya kita ini lebih sensitif, ya, dan juga lebih prihatin dan juga lebih bersemangat untuk terus menyokong dan membantu sedaya upaya kita, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, Puan Zida, saya suka nak tanya kepada Puan Zida. Puan Zida mempunyai 4 orang anak, bukan? Jadi melihat kepada apa yang berlaku sebelum ini, memang berubah 360 darjah kehidupan itu. Tapi bagaimana Puan Zida sendiri melihat sebenarnya keperluan anak-anak itu lebih besar daripada kekurangan yang Puan Zida alami? Ya, tidak dinafikan pada permulaan dia tu anak saya terpaksa survive sendirilah. Jadi saya dah ajar bagaimana nak mengurus diri, sebab ada perkara yang saya boleh buatkan bagi pihak mereka, ada perkara yang memang saya terpaksa minta tolong mereka lah untuk selesaikan ataupun ahli keluarga yang lain. Biasanya saya akan panggil mak lah. Jadi alhamdulillah sekarang ni anak-anak pun dah besar, mereka pun dah pandai. Jadi beruntungnya saya sebab anak saya dah diajar untuk menjaga rumah daripada usia muda. Berdikari. Yes, jadinya dah pandai masak, dah pandai basuh, dah pandai mengemas. Saya tak ada maid, jadi kami bersama-samalah buat kerja rumah. Okey. Puan Zida, melalui penulisan Puan Zida, selalunya orang cakap kalau kita jatuh, orang putih kata apa, jatuh sekali bangkit 100 kali, tapi Puan Zida berbeza, bangkit 300 kali. Itu melalui penulisan Puan Zida sendiri. Kalau tadi kita dah kongsikan tentang kekuatan, tetapi dalam sepanjang perjalanan ini, pernah tak melalui cabaran-cabaran untuk meneruskan kehidupan normal baharu ketika ini? Maklumlah dengan keadaan yang dahulunya sempurna, hari ini ada sikit berbeza, istimewa hari ini, dan dalam keadaan kita berhadapan dengan pandemik ini, Puan Zida. Okey, saya kiranya kalau diikutkan, sebelum pandemik lagi saya dah pun melalui cabaran. Ya. Okey, sebab dalam keadaan sebab saya dipotong kaki pada 2013. Jadi jauh lagi daripada pandemik. Jadi saya dah pun beradaptasi dengan keadaan ini lebih awal. Cumanya apabila saya masuk ke dalam perniagaan e-dagang, itu adalah the next level of challenge. Sebab dalam keadaan saya, jika saya minta pekerjaan di mana-mana tempat, majikan tak nak ambil. Jadi saya fikir kalau majikan tidak boleh menerima sayalah kena jadi majikan. Baik. Jadi apabila saya menjadi majikan, tidak ada diskriminasi, tidak perlu saya meminta-minta begitu. Jadi pada saya disebabkan keadaan saya macam ni, walaupun datangnya pandemik, tapi saya rasa ujian saya yang berterusan ini membuatkan pandemik ini adalah satu
tambahan saja tapi tidak sulit. Alhamdulillah. Ini yang kita nak dengarkan, pemangkin semangat buat kami di studio ini. Betul. Dan juga penonton-penonton, insya-Allah. Rasa terinspirasi dengan apa yang dikongsi dengan Puan Zida tadi. Baik, Prof. Apa yang dikongsikan Puan Zida tadi, sebenarnya apa yang dilalui adalah satu pengalaman ataupun pengajaran yang besar maknanya untuk kehidupan. Untuk Prof sendiri mungkin boleh kongsikan dengan penonton bagaimana sebenarnya ataupun pesanan untuk mereka terus bangkit secara ringkasnya. Saya apabila mendengar Puan Zida tadi, saya rasa semua dah bangkit dah. Yang menonton ini semua sudah bersemangat, ya. Sebab betul, kalaulah cabaran pandemik ini bagi Puan Zida yang telah melalui mungkin cabaran yang lebih besar daripada ini, dia sudah mula merasakan bahawa sebenarnya apapun cabaran dalam hidup kita ini, kita jadikan dia sebagai satu perkara yang mudah, maka dia akan jadi mudah, insya-Allah. Ya, jadi jangan kita ambil mudah, tapi kita anggap kita boleh mengurusnya dengan mudah. Ya, jadi insya-Allah dengan apa sahaja tips yang kita kongsikan dan juga pengalaman Puan Zida tadi, saya rasa insya-Allah penonton-penonton wanita hari ini memang semuanya akan bangkit demi rezeki, demi keluarga, demi anak-anak dan juga demi kehidupan sebelum mati, insya-Allah. Insya-Allah, masya-Allah, banyak sebenarnya perkongsian yang dikongsikan oleh Prof tadi. Mungkin sedikit pesanan ringkas daripada Puan Zida kepada penonton-penonton kita, bagaimana setiap daripada kita ini berhadapan dengan pelbagai situasi, bagaimana untuk terus bangkit, terus kuat dan terus positif seperti Puan Zida. Okey, pesanan saya kepada mereka yang rasakan mereka tengah jatuh, di dalam hidup ni dia akan ada jatuh bangun. Ini adalah satu tempoh yang anda jatuh. Tapi dia akan ada naik semula. Cuma untuk naik semula itu perlukan kekuatan. Jika anda tidak jumpa kekuatan dalam diri sendiri, cari kekuatan daripada luar, cari inspirasi. Cari mereka yang dah pun jatuh dan bangun semula. Itu yang saya buat dulu. Sebab lepas saya tahu saya dapat kanser, saya cari siapa pemandiri kanser yang sekarang ni berjaya. Jadi saya pegang itu. Dan pemandiri kanser itu saya boleh sebut nama dia sini. Saya membaca artikel dia ketika dia masih lagi muda. Muda daripada saya, dia dapat tawaran Honda untuk belajar di UK. Dan sekarang dia adalah Dr. Aizan Sofia, pensyarah UKM. Jadi dia adalah inspirasi saya. Jadi pada anda yang sedang jatuh, cari idola, cari inspirasi. Dari situ akan jumpa kekuatan, insya-Allah. Insya-Allah. Saya kira satu kesimpulan yang melengkapkan perbincangan kita hari ini, walaupun dalam masa yang singkat, insya-Allah kita harapkan dapat banyak memberi manfaat-manfaat yang berguna untuk kita terus bangkit, meneruskan kehidupan dalam situasi yang kita hadapi ketika ini bersama dengan penonton-penonton. Ya, kami nak ucapkan terima kasih kepada dua wanita hebat yang sudi bersama dengan wanita hari ini, iaitu Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila Nik Saleh. Terima kasih Prof, dan juga Puan Nur Zida Aziz kerana sudi berkongsikan pengalaman dan juga memberi sedikit inspirasi besar, sebenarnya inspirasi kepada penonton wanita hari ini. Penuh semangat kita hari ini dan kita juga bersemangat untuk teruskan program kita pada hari ini. Kita berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali dalam segmen tajaan, kita nak bersama dengan pengasas V Asia Kosmetik dan Healthcare, Datuk Azril Muhammad Razi. Datuk, hari ini apa nak dikongsikan? Silakan. Okay, terima kasih Fatin. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton wanita hari ini. Fatin, saya percaya kat rumah tu ramai antara kita lelaki ada masalah rambut macam ni ya, botak bahagian belakang dan juga botak bahagian depan ni, ramai yang ada masalah macam ni. Kalau wanita, Fatin, ada masalah rambut ni ke atas ni botak ya, saya percaya ya, masalah botak ni biasanya berlaku ya apabila meningkat usia, tak kurang juga Fatin. Yang muda pun ada masalah rambut botak berguguran ya. Sebab apa ya? Saya percaya ini adalah disebabkan oleh faktor pemakanan, stres dan sebagainya. Jangan lupa Fatin, perkara yang paling utama ya berkaitan dengan rambut ni adalah pemilihan shampoo yang betul Fatin. Saya percaya ya peranan shampoo memainkan sangat-sangat penting ya. Jadi hari ini saya bawakan ya produk penjagaan rambut yang betul-betul dapat membantu anda untuk mengatasi ya dan juga mengurangkan permasalahan rambut gugur dan juga rambut botak ya. Pertama sekali, anda kena gunakan shampoo yang betul ya, shampoo Ikaluros ataupun shampoo uban ya Fatin. Kalau rambut biasa yang masih muda, remaja tak ada uban, boleh guna shampoo Ikaluros. Kalau yang dah berusia, rambut dah matang, dah beruban, boleh dapatkan shampoo uban Fatin. Saya percaya ya, kalau wanita mereka nak rambut yang lebat dan sihat macam rambut Fatin. Kalau lelaki mereka nak rambut yang sihat, lebat macam rambut saya Fatin ya. Yang mana ya formulasi shampoo uban dan juga shampoo Ikaluros V Asia ni sangat-sangat premium, sangat-sangat bagus.
Kenapa saya katakan begitu ya? Ada 5 ramuan yang terbaik ya. Yang pertama sekali kita ada fentanyl ya, yang mana fentanyl ini dapat membantu melebatkan rambut anda. Kemudiannya ya, menggunakan herba yang digunakan oleh masyarakat Melayu, iaitu ekstrak bunga raya ya, yang mana bunga raya ini sangat bagus untuk melebatkan rambut. Kemudiannya kita gunakan ramuan ginseng ya. Ginseng digunakan secara tradisional ya oleh masyarakat Cina untuk melebatkan rambut, mengurangkan keguguran ya. Dan kemudiannya dalam juga ada ramuan seperti susu kambing dan juga minyak zaitun ya, yang mana dapat membantu melembutkan rambut anda, melebatkan rambut anda, menyihatkan rambut anda ya. Formulasi yang sangat-sangat bagus, sebab tu anda kena cuba shampoo ikan lurus ataupun shampoo uban. Dan saya nak bagi tahu kepada penonton Wanita Hari ya, harga kedua-dua shampoo ni hanyalah RM25 sehingga hujung bulan Julai saja ya. Sebab apa? Tak lama lagi kita akan keluarkan pack baru yang mana harganya lebih mahal ya. Dan shampoo uban dan juga shampoo ikan lurus ni sangat-sangat istimewa ya. Sebab apa? Biasanya Fatin, kalau kita guna shampoo ya, awal bilasan pertama kita guna shampoo jenama lain ni, kadang-kadang kita perhatikan dia banyak sangat rambut gugur. Kita rasa stres ya, nak shampoo rambut pun rasa takut dan sebagainya. Tetapi jika anda menggunakan shampoo ikan lurus ataupun shampoo uban daripada Viasia ni, Fatin ya, awal bilasan pertama anda akan dapati ya, kadar keguguran rambut anda sangat-sangat berkurangan. Inilah maklum balas pengguna-pengguna kami yang dah gunakan, dan mereka dapat lihat ya, seawal botol pertama ya, rambut dah gugur, rambut dah mula lebat ya. Alhamdulillah, anak-anak rambut dah mula naik Fatin. Dan Fatin bercakap mengenai shampoo juga, saya percaya ya, khasiat formulasi yang sangat penting ya, yang mana shampoo ni menggabungkan formulasi shampoo dan perapi 2 in 1 ya. Tak payah lepas guna shampoo nak guna perapi dan sebagainya. Sangat-sangat mudah, 2 in 1, ada formulasi shampoo dan juga perapi ya, sangat-sangat istimewa. Formulasi yang sangat premium. Bila anda shampoo rambut anda sertakan urutan ringkas, biarkan lebih kurang dalam 2 hingga 3 minit ya. Kulit kepala, ubun-ubun tu akan rasa lebih sejuk, rasa lebih segar ya, kepala kita rasa lebih sihat ya. Saya kira ya, formulasi yang sangat-sangat bagus ni, bila anda dah biarkan 2 hingga 3 minit baru bilas, anda dapat lihat ya, perbezaan ketara, kadar keguguran rambut berkurangan ya. Dan seperti saya katakan tadi ya, shampoo ikan lurus dan shampoo uban ni harga hanyalah RM25 saja Fatin. Dan seterusnya ya, bercakap mengenai masalah rambut rotak, rambut gugur ya, jangan lupa bila kita dah shampoo rambut, anda juga boleh gunakan tonik subur rambut Fatin. Tonik subur rambut ni sangat-sangat laris ya. Saya faham kalau lelaki dan juga wanita, kadar keguguran rambut biasa ya, sehari adalah di antara 50 hingga 100 helai rambut Fatin. Kalau wanita dalam pantang lagi banyak ya masalah rambut gugur. Bila dah usia dah meningkat 3-4 tahun kadang-kadang ya, kita perhatikan rambut gugur, rambut jarang ya, masa tu dah terlambat. Jadi apa kata ya, anda dapatkan sekarang, atasi sekarang, guna daripada sekarang ya, tonik subur rambut Viasia ni sangat-sangat bagus, berkesan. Sebab apa ya, bukan saya nak melarikan produk Fatin, tetapi maklum balas pengguna mereka kata ya, mereka guna seawal botol pertama tonik subur rambut ni, mereka dapat lihat ya, perbezaan anak-anak rambut dah mula kelihatan ya. Folikel rambut lebih sihat ya, rambut lebih lebat, kadar keguguran rambut berkurangan, itu yang saya nak. Dan juga ya, tonik subur rambut juga ya, ada formulasi dapat membantu ya, menguatkan akar rambut, melebatkan rambut anda. Dan dengan setiap pembelian tonik subur rambut ya, pengguna akan mendapat shampoo ikan lurus secara percuma. Dan harga tonik subur rambut di Fatin sangat-sangat mampu milik ya, RM27. Dan biasanya ya, kalau wanita ya yang bertudung kadang-kadang ada masalah rambut gugur, bau dan sebagainya, solusi yang paling tepat, anda boleh dapatkan tonik subur rambut ni setiap kali selepas shampoo, lepas keringkan rambut, letak je, spray je tonik subur rambut ni dekat ubun-ubun kulit kepala ya. Anda akan dapat lihat perbezaannya, rambut lebih kuat. Dan bila anda dah buka tudung tu, anda dapat lihat ya, kurang sangat keguguran rambut Fatin. Itulah kelebihan tonik subur rambut Viasia ni. Formulasi sangat baik, menggabungkan ramuan ginseng ya. Kita tahu hasil ginseng ada ginseng nosida, minyak cerifetiserol, yang mana masyarakat Cina mereka suka guna ginseng. Sebab apa? Ginseng sangat-sangat bagus untuk rambut. Dan yang terakhir Fatin, saya bawa ya, ini dia inai hitam dan juga inai perang ya. Ramai ada masalah rambut rambut yang beruban teruk ya. Nampak perbezaan tak? Sebelum dan juga selepas penggunaan inai hitam ataupun inai perang Viasia, segera ya, dalam masa 5 minit Fatin anda dapat lihat 5 hingga 15 minit ya, rambut yang beruban tu jadi hitam serta-merta kalau anda beli inai hitam. Kalau anda beli inai perak, kaki warna coklat gelap dia, yang mana cara yang sangat mudah anda boleh buat secara sendiri di rumah, menginaikan rambut. Boleh digunakan tanpa was-was. Dia formulasi yang sangat premium, penggunaannya menyerap ke dalam rambut, bukan seperti pewarna rambut yang hanya menyelaputi luar rambut dan was-was untuk digunakan ya. Mesra wuduk, jadi anda tak perlu risau ya. Boleh buat secara sendiri di rumah, ada cara penggunaan, risalah penggunaan ya. Baik. Jadi bagi anda yang nak informasi lebih lanjut, nak konsultasi secara percuma, hubungi online kami 1-800-883-990. Saya ulang balik, 1-800-883-990. Ingat ya, boleh buat belian di online di jombai.my. Ingat, kalau kedai-kedai jamu, pastikan Viasia baru beli. Sebab apa? Viasia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga mampu milik. Fatin, secara ringkasnya ya, untuk rambut yang lebih sihat, lebih lebat, ada formulasi yang melebatkan rambut, jangan lupa gunakan
shampoo uban ataupun shampoo ikan lurus. Dia ada pengurangan ekstra lebat, melebatkan rambut. Tonik subur rambut untuk mengurangkan keguguran, mengurangkan masalah botak. Dan yang terakhir, inai hitam dan juga inai perang untuk menginaikan rambut yang beruban, Fatin. Dan juga saya membuka peluang perniagaan tanpa modal. Anda boleh hubungi hotline kami 019-244-4492. Saya ulang balik 019-244-4492. Terima kasih Fatin, pastikan V Asia baru beli. Terima kasih lengkap perkongsian daripada Dato' Azri Muhammad Razi, pengasas V Asia Kosmetik dan Healthcare. Baik penonton, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita akan bersama dengan Fiza. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan kami juga berkesempatan membaca komen-komen berkaitan topik yang kita bincangkan tadi. Maklumlah setiap orang melalui pengalaman yang berbeza-beza. Betul. Fatin mungkin nak kongsikan Fatin? Ya, kawan kita Natirah Muhammad Yusof, dia menyatakan bangkit perlu ada dalam diri untuk meningkatkan prestasi dan nilai diri kita. Pengalaman ketika jatuh jadikan sebagai pengajaran. Siapa kawan, siapa lawan. Banyak sebenarnya perkongsian. Ada juga Bayu Kuning kata-kata bangkit sewaktu PKP ini kepada wanita dan rakyat agar kuat semangat berusaha gigih, kawal minda perasaan dari tekanan hidup, berdoa, sabar pelbagai masalah yang berlaku sekarang. Jika ada insan yang berkemampuan lebih dapat membantu insan lain yang memerlukan, inilah masa kita saling bantu-membantu. InsyaAllah. Kalau kita dengarkan tadi perkongsian daripada Prof Salidah sendiri dan juga Zida sendiri, ada banyak sebenarnya manfaat-manfaat yang boleh kita guna pakai dalam kehidupan kita seharian. Tetapi anda kena ingat bahawa anda tidak keseorangan. Bangkit ini tak salah untuk kita merasa sedih sedikit, tetapi ada orang mungkin tak berkesempatan untuk mengambil masa yang lama. Kita terus berani bangun untuk meneruskan kehidupan kita. Apatah lagi kalau kita mempunyai tanggungan, Fatin, sebagai seorang ketua keluarga, ada isteri, ada suami, ada anak-anak, ada ibu bapa yang memerlukan kita, kita jadikan mereka itu juga sumber kekuatan untuk kita meneruskan kehidupan kita. Yang saya yakin bahawa setiap daripada kita hari ini, Fatin juga termasuk saya, tak terlepas daripada kesedihan, kesusahan dan juga kegagalan. Jadi bagaimana caranya untuk kita bangkit, terpulang kepada diri kita sendiri untuk terus mencari satu titik positif itu bagi meneruskan kehidupan yang seterusnya ataupun akan datang. Betul. Kelilingi situasi kita dengan semua yang positif dan jangan tanggung sendirian. Kongsikan dengan sesiapa juga. Mungkin bila kita meluahkan tu kita dapat rasa sedikit ketenangan dan juga kita jumpa jalan penyelesaiannya. InsyaAllah. Itu yang kita kongsikan dari awal tadi. Jangan lupa kalau anda ada sebarang masalah boleh hubungi talian kasih ataupun Befrienders, dan insya-Allah esok Uyaina dan juga Hawa akan kembali menemani anda di Wanita Hari ini. Yang mana ini juga antara satu isu yang banyak dibincangkan dalam kalangan penonton-penonton juga di media sosial tentang ibadah di waktu pandemik ini. Ibadah yang mungkin saya faham apa saja kebaikan yang kita lakukan kepada diri kita, keluarga, masyarakat maupun sesiapa saja dari segi bantuan sedekah ataupun ibadah kita lah. Mungkin kita boleh kongsikan esok secara lebih mendalam. Ada banyak juga peluang yang boleh kita guna pakai dalam tempoh PKP ini. Kita boleh belajar mengaji dalam talian seperti Fatin dan macam-macam sebenarnya kita boleh lakukan. Ketahui perbincangan dan juga persoalannya bersama dengan Profesor Dato' Izhar Arif esok di Wanita Hari ini. Kami sampai di sini saja. Semoga setiap perkongsian ini dapat memberi manfaat yang berguna untuk anda penonton Wanita Hari ini. Terus bangkit dan terus bersemangat untuk jadi lebih baik esok. Kembali jumpa tunjuk esok. sikit semangat tu. Semangat. Alhamdulillah. Okey. Jaga diri. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Semangat. Aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini
adatnya dihormati.